Salam satu Malaysia. Berjumpa kita pada kali ini tentang beberapa isu yang ingin kami sampai dan bincangkan dalam perbincangan kita pada kali ini, iaitu tentang perasaan. Okey. Di sini ada 3 perkara yang ingin kita bincangkan bersama, iaitu yang pertama, how we face ataupun how we handle our depression. Yang kedua iaitu how we face our stress level. And then yang ketiga, macam mana kita berhadapan dengan people talk your behind. Okey, yang pertama kita akan bercakap tentang bagaimana kita cara menghadapi atau mengatasi kemurungan yang kita alami, iaitu how to handle depression ataupun kata Malaynya iaitu kemurungan. Okey, di sini ada beberapa perkara yang saya sudah sediakan untuk kita kongsi bersama, bagaimana cara menolong kita untuk menghadapi kemurungan ataupun depression yang kita alami. Yang pertama iaitu kita katakan pada diri kita ataupun pada orang lain, anda tidak berseorangan. Anda tidak berseorangan di mana anda akan membantu dia mengatasi depression ataupun kemurungan yang dialami bila pada masa sulit yang dia hadapi. So, yang kedua iaitu kita mungkin boleh berkongsi dengan dia, bagi tahu dengan dia, motivate dengan dia dalam masa yang susah dan sulit ini. Bukan dia seorang saja yang mengalami, kita juga akan bersiap sedia untuk bersama dengan dia, memberi dia perasaan yang positif agar dia mempunyai semangat dalam menghadapi masalah ataupun persoalan yang dihadapi oleh mereka yang mengalami kemurungan ini. Dan yang ketiga iaitu kita katakan kepada dia ataupun katakan kepada mereka apa yang kita boleh tolong, apa yang kami boleh tolong, yang boleh meringankan beban ataupun kemurungan yang dialami oleh mereka yang menghadapi masalah kemurungan ini. Baiklah, itu adalah bagaimana kita cara menghadapi depression ataupun kemurungan, iaitu yang pertama tadi, di mana kita akan bersama dengan dia dalam masa sulit dia, memberi dia kata-kata yang positif dan juga siap untuk membantu mereka bila mereka berada di dalam situasi yang susah ataupun dalam situasi yang murung ini. So, itu adalah cara kita menghadapi mereka ataupun bagaimana cara kita menghadapi depression ataupun kemurungan yang kita alami dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua pula adalah stress level. Okey, bagaimana ataupun what we can say to help. Ini adalah yang kedua yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu stress level. Okey, yang pertama listen, mendengar, iaitu mendengar mereka dan bersedia menjadi kawan baik kepada mereka. Di mana tekanan ini juga merupakan lebih kepada isu yang pertama yang kita bincangkan tadi, iaitu kemurungan. Sebab bila kita tertekan, kita akan mengalami kemurungan dan itu akan membuat kita rasa lebih lagi down ataupun tidak ada semangat. So, bagaimana cara kita menghadapi? Ini adalah cara untuk membantu, iaitu di mana kita sedia mendengar setiap keluh kesah, berkongsi masalah, persoalan, menjadikan tekanan itu makin ringan dan makin kita kurangkan rasa tekanan itu dalam pribadi kita. Yang kedua iaitu kita keluar untuk bersenam. Bagi mereka yang suka berjoging ataupun bersenam, untuk mengurangkan tekanan ini adalah satu kaedah ataupun salah satu cara yang baik di mana kita boleh keluar di luar sana untuk bersenam, berjoging dan mengisi masa lapang kita untuk perkara-perkara yang baik, iaitu di mana kita mengarahkan kesihatan kita itu lebih penting daripada tekanan yang kita alami ini, untuk kita menghadapi lebih banyak kesan positif. Dan seterusnya adalah kita boleh membaca buku ataupun melukis ataupun lebih tepat lagi meluangkan masa bersama-sama untuk orang yang kita sayangi. Sebagai contohnya dengan keluarga ataupun orang-orang yang terdekat di sekeliling anda. Ini adalah cara untuk mengurangkan tekanan yang kita alami. Sebab di setiap tekanan yang ada
di setiap kemurungan yang ada, pasti ada cara penyelesaiannya. Okey, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengatasi atau menghadapi mereka yang bercakap di belakang anda. People talk your behind. Okey, ini yang anda perlu tahu kenapa dan bagaimana. Ada 3 sebab yang ingin saya kongsikan bersama dengan kita pada saat ini. Iaitu yang pertama, di mana mereka yang bercakap belakang ini adalah mereka tidak selevel ataupun setaraf dengan apa yang kamu ada pada saat ini. Saya mengambil contoh, iaitu kamu sebagai seorang manager di sebuah syarikat, manakala kawan-kawan kamu yang lain hanya sebagai pekerja biasa saja. So biasanya perkara ini akan terjadi di mana ada sesetengah pihak ataupun sesetengah orang tidak akan berpuas hati dengan apa yang kamu ada. Kamu tidak perlu risau ataupun anda tidak perlu risau tentang semua itu, tetap berfikiran positif, pasti akan membuat anda rasa lebih bersemangat. Dan yang kedua iaitu mereka akan bercakap di belakang kamu bila mereka tidak ada apa yang you ada. So dalam hal seperti ini juga kita sebagai sesama, kita tidak perlu rasa tertekan ataupun rasa lebih kepada sifat tidak ingin bersama dengan mereka yang bercakap seperti ini, kerana mereka yang seperti ini lebih memberi kita kepada impak yang negatif. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah tetap berfikiran positif. Apa yang mereka tidak ada, apa yang you ada, apa yang anda ada dan apa yang mereka tidak ada, sepatutnya dan sebenarnya itu adalah satu kebetulan saja antara anda dengan orang lain. So dan yang ketiga adalah mereka tidak dapat melakukan apa yang anda dapat lakukan. Saya mengambil contoh di sini, iaitu misalnya talenta saya adalah dalam menyanyi, tetapi talenta kawan saya bukan dalam menyanyi. Tetapi dia tidak berpuas hati dengan saya kerana talenta yang ada pada saya tidak ada pada dia. Jadi saya sebagai kawan dia tetap akan dalam posisi ataupun tetap dalam situasi yang positif, bahawa apa yang saya ada pasti saya akan berkongsi bersama dengan dia. Itu adalah 3 sebab kenapa ada orang yang bercakap di belakang anda semua. Jadi ini adalah perkara penting yang anda perlu tahu, bahawa dalam setiap 3 perasaan yang ada ini, iaitu bagaimana menghadapi kemurungan, bagaimana menghadapi tekanan dan bagaimana menghadapi mereka yang bercakap belakang. Baiklah, seterusnya kita akan bercakap tentang relationship ataupun hubungan. Sebelum tu saya kena sanitize tangan saya sebab I feel my palm is wet a bit, so I kena pakai sanitize. Saya takut bakteria tu kena saya punya buku. So, alright, ada 3 perkara. Sebenarnya dua perkara yang kita akan bincang tentang hubungan ataupun relationship. The first is, what should you do if somebody walk away from your life? Apa yang you harus buat? You nak tunggu ke dia datang balik? No, right? 100% your answer is no. Same like me. So, this is what you need to do. Ini adalah perkara yang perlu anda lakukan when somebody is walk away from your life. One is let them go or leave. Ataupun dengan kata lain, they are not belong to you. They are not belong to you in your future. So you have a long journey, you ada perjalanan yang jauh, jadi tak perlu buang masa berfikir pasal hubungan yang tidak pasti. Okay, just let them go or leave. That is what the thing you should do. Itu adalah perkara yang perlu anda lakukan, di mana anda perlu berfikiran tetap positif dan yakin diri bahawa dia bukan untuk anda, untuk masa depan anda. Itu adalah perkara yang harus anda lakukan. Dan yang kedua adalah, don't make yourself stuck with same level where they are, which they're not 100% to concern about you. Bila you ataupun bila anda dah tahu yang mereka tidak serius dengan apa yang terjalin antara anda dengan orang lain,
Itu adalah satu perkara yang membuat anda of course feel like, sampai bila? Betul? Sampai bila? So the one thing you should do is, you kena fikir, you kena tahu diri anda adalah tidak sama seperti apa yang dia inginkan. So itu adalah perkara yang harus anda hadapi, iaitu kita tidak sama level ataupun kita tidak sama dengan situasi yang dia ada. Bila mana dia mau pergi, just let go, just leave, and then don't make yourself stuck with the same level where they are not concerned about you. That is the very, very important thing, because you have long journey to go. Okay, don't make them decide for your life. You the one who decide for your life. Itu adalah yang penting dalam cara you menghadapi, ataupun dalam cara anda menghadapi, bagaimana cara untuk menghadapi when somebody is walk away from your life. Then juga dekat sini harus tahu bahawa bila mana perkara ini terjadi, itu akan menyediakan kamu kepada masa depan yang lebih cerah, di mana kamu sudah keluar daripada zon yang membuat kamu rasa tidak selesa kepada zon yang lebih selesa. Okey, yang seterusnya iaitu waiting, hurt ataupun fake relationship. Okey, saya percaya banyak yang dalam hubungan yang tidak begitu serius zaman now, orang kata zaman now, tapi percayalah, setiap hubungan itu pasti ada yang terbaik yang tersedia bagi kita. Okay, waiting, hurts or fake relationship. How you face? Bagaimana cara anda menghadapi ataupun mengatasi? Okay, number 1, always remember your goal and dream. Don't just easily give up. Jangan menyerah kalah. Okay, sebab goal ataupun dreams kamu dalam relationship ataupun dalam future kamu is not decided by others, it's yours. You yang tentukan, anda yang tentukan masa depan anda. Jadi dekat sini always remember your goal. Sentiasa ingat goal ataupun dream, impian anda tu apa. So yang kedua ialah don't allow your fears to consume you. Jangan membenarkan atau mengizinkan ketakutan itu ada dalam pribadi anda. Okay, dan juga yang seterusnya iaitu just sit back, wait and calm, cause those who hurt you will eventually get their karma. Ini adalah perkara penting dalam sesetengah hubungan, di mana bila kita menunggu dan terus menunggu, sepatutnya ataupun sebaliknya kita mendapat reward ataupun sesuatu yang lebih baik yang kita inginkan, sebaliknya kita terluka. Jadi kita tetap dalam keadaan di mana kita tetap dalam keadaan positif, motivasi diri untuk menghadapi semua perkara yang jadi dalam relationship, hubungan yang tidak seperti yang kita inginkan. Baiklah, jadi kesinambungan daripada beberapa perkara yang kita bicarakan ataupun yang kita cakap pada hari ini, ingin saya tegaskan di sini, jangan pernah menjadi orang lain untuk menjadi yang terbaik, dan jangan pernah menyamakan diri kita dengan orang lain untuk menjadi yang terbaik. You are what you are thinking. Anda adalah apa yang anda fikirkan. Jika ingin mempunyai soalan, boleh tolong letak di komen dekat bawah. Kita akan berbincang dalam video kita yang seterusnya. Terima kasih kepada anda yang telah menyertai kami dari awal video ini sampai ke akhirnya. Sampai kita berjumpa lagi. Adios.